Oui. Aujourd'hui, on va apprendre le thème sur demeurant fille, donc la leçon 2. Et pour le point grammatical, on va apprendre le passé récent, le futur proche et l'adjectif indéfini avec tout, toutes et tous. Et si vous voyez donc le livre, c'est dans la page 14. Ici, on voit une actrice française, Charlotte Gainsbourg. Et peut-être pour cette partie de lecture, vous avez déjà appris pour compréhension écrite préintermédiaire. Mais on va tout d'abord lire ce qu'il écrit dans le texte. Hein. Je voudrais demander à Nissa Rizky pour commencer de lire En famille de Charlotte Gainsbourg. S'il vous plaît, Nissa Rizky. En famille. Charlotte, bentar Pak, nggak kelihatan. Charlotte Gainsbourg est la femme de l'acteur Yvan Attal, la fille de Jean Birkin, apa Pak bacanya? Ya, Birkin. Birkin, actrice et chanteuse d'origine anglaise, et de Serge Gainsbourg, musicien et chanteur français. Elle a deux sœurs, Kate, photographe, et Lou, actrice. Sa grand-mère, Judy Campbell, et son oncle, André Birkin, font aussi du cinéma. Elle et son mari ont deux enfants. Un fils, Ben, né en 1980, 1997. Ya. Et une fille, Alice, née en 2002. D'accord. Charlotte, ya, Charlotte, ce n'est pas Charlot. Charlotte Gainsbourg est la femme de l'acteur Yvan Attal, la fille de Jane Birkin, actrice et chanteuse d'origine anglaise, et de Serge Gainsbourg, musicien et chanteur français. Elle a deux sœurs, Kate, photographe, et Lou, actrice. Sa grand-mère Judy Campbell et son oncle André Birkin font aussi du cinéma. Elle et son mari ont deux enfants, un fils Ben, né en 1997, et une fille Alice, née en 2002. Alors, ya di sini keterangannya Charlotte Gainsbourg ini merupakan anak perempuan ya dari atau istri pertama ini, istri dari aktor dan anak dari aktris dan penyanyi Inggris juga. Ya. Ini jadi dari keluarga musisi. Ya. Kemudian punya dua orang saudara, Kate dan Lou. Ya. Kemudian secara garis keturunan juga dari neneknya, ya, dan pamannya, mereka juga membuat film. Kemudian dari perkawinannya dengan Yvan Attal ini, dia memperoleh dua anak, Ben dan Alice. Ya, ini secara keluarga. Ya. Secara musik bagaimana, Redinda? Ya, silakan dibaca.
20 ans après son premier album, Charlotte Forever, elle vient de sortir un album en anglais, 155 avec le groupe R. Oke. 20 ans après son premier album, Charlotte Forever, elle vient de sortir. Elle vient de sortir ya, baru saja mengeluarkan album. Vient de, ini yang nanti dibahas. En anglais, dalam bahasa Inggris, dengan judul 5 avec le groupe R. Oke. Mila untuk Au Cinema. Ya. Sudah ada respon? Anidea, Au Cinema. Oh, Nur Jamila. Ya, silakan Mila. Au Cinema. Lola, Judith, Lucy, Zan, Aire, Kami, Mila. Nah, ini Mila pas ini. Charlotte, Gainsbourg, A. Deja, Jouer. apa? Déjà joué. A. Deja, joué, 30 personnages différents au cinéma. En français ou en anglais. Elle a joué avec son mari, dont ma femme est une actrice de 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Elle va bientôt jouer dans Les Sabines, le prochain film d'Ivan Attal. Oke. Dari sinemanya kita lihat bahwa Charles Gainsbourg ini telah memerankan 30 tokoh berbeda ya, sebagai Lola, Judith, Lucy, Jane Eyre, Camilla ya. Baik dalam versi Prancis maupun Inggris ya. Ini bisa dipahami karena dia merupakan anak dari orang Inggris juga. Jadi dia bilingual ya. Kemudian ini tadi passé composé ya, a déjà joué, déjà-nya di update a déjà joué ya. Kemudian ini juga passé composé, elle a joué, ya dia telah bermain bersama suaminya dalam film Ma Femme est une actrice 2000 ans. Ini sudah dan ini akan. Dia akan segera ya, va bientôt jouer. Nah, bientôt-nya ini di-update antara apa ini auxiliar ya, kata kerja bantunya dengan kata kerja infinitif. Dia akan segera bermain. Kalau susunannya dalam bahasa Indonesia juga sama. Dia akan segera bermain dalam film Les Sabines, ya, sebuah film Le Prochain Film, ya, berarti film yang akan dibintangi, ya, yang akan diproduksi oleh. Ini prochain itu menandakan akan ya. En foto, Anidea. En photo, passionnée de mode, Charlotte a fait en 2003 de la publicité pour le vêtement du créateur Gérard Darel et va souvent au défilé de haute couture. Ya. Ya, selain di dunia film dan juga tarik suara, ini kan juga dia pernah membuat album. Dia juga tertarik dengan dunia mode, passionné de mode.
tertarik. Nah, ini pasif ya, passionné de mode, tertarik dengan dunia mode. Ini Charlotte a fait, ini sebetulnya gini, fait de la publicité, ya, a fait de la publicité, tapi ini di kata keterangannya pada tahun ya. Charlotte a fait en 2003, sebetulnya kan Charlotte a fait de la publicité en 2003, ya, telah melakukan iklan ya untuk faire publicité itu berarti dia diiklankan kayak gitu ya. Kalau dia mengiklankan diri kan elle a publié kan. Faire une publicité ya melakukan publikasi, melakukan advertisement ya, iklan untuk pakaian dari perancang, kreator ini perancang Gérard Darel ya, ini akan ya. Elle va souvent, jadi ini L-nya tidak usah diulang lagi ya. Va souvent au défilé de haute couture, dia akan sering ya, pergi ke mana ini? Défilé de haute couture, peragaan adi busana, ya. Haute couture, adi busana. Nah, dari penjelasan teks ini kita bisa lihat ada beberapa keterangan yang menyatakan cerita, bisa dia menggunakan passé composé, dia juga bisa menggunakan passé récent, atau dia bisa menggunakan futur proche ya. Nah, ini untuk découvrir-nya nanti dengan compréhension écrite pré-intermédiaire. Sekarang kita lihat beberapa ungkapan yang ada di sini ya, yang berkaitan dengan teks tadi. J'adore tous ces films. J'adore tous ces films. Saya menyukai semua filmnya. Kita lihat karena ini les films, maka dia pluriel ya di sini ya. Pluriel, maka dia menjadi tous ces films. Kemudian, je comprends tout le monde est amoureux d'elle dans le film. Ara nomor 2, ini maksudnya apa, Ara? Gimana, Pak? Nomor 2 maksudnya apa ini? Saya membandingkan film. Comprong itu bukan membandingkan. Vous comprenez, je comprends. Saya Coba pertanyaan kalau est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Nah, apa itu? Saya memahami. Ya. Saya memahami mengapa semua genre apa ya, Pak? Ya, tout le monde itu ekspresi untuk
mengatakan semua orang, everybody ya, tout le monde. Saya Le monde memahami. sendiri kan dunia ya. Tapi kalau ada ekspresi tout le monde, itu artinya semua orang. Ya. Tapi kita lihat karena di sininya ada le monde, ya, maka dia jadi tout ya di sini ya. Jadi tout itu maskulin singulier, tout le monde, semua orang. Walaupun dia mengatakan artinya itu semua orang, tapi secara bentuk dia singulier ya, tout le monde, cara bacanya gitu. Saya tahu mengapa semua orang jatuh cinta ya, est amoureux de ya, ini ekspresinya est amoureux d'elle dans le film. Oke. Kemudian nomor 3 dibaca wiar ageng. Bentar, Pak. Lihat. Nomor 3. J'ai écouté tout le chanson Ayo. Hati-hati. de ou Hati-hati dengan ini pengucapan. j'ai écouté tout le chanson des autres voix et je ne suis pas. Ada ya di sini. Ini kan tu, ini tu. Apakah ini juga dibaca tu? Tute. Bukan tute, tut. Tut, ya, bacanya tut. Tut le chansons, ya. Maksudnya apa? Ya, oke. Maksudnya apa, Bia? Saya sudah mendengar semua nyanyian. Iya nggak sih, Pak? Ya, seluruh. Ya. Chansons itu apa? Lagu. Ya. Nyanyian. Nyanyian boleh, lagu. Nyanyian atau penyanyi, Pak? Nyanyian, kalau chanson itu nyanyian atau lagu. Kalau penyanyi kan chanteuse. 2 atau 3 kali. Et je ne suis pas fan. 2 atau 3 kali. 2 et je ne suis pas. Apa itu? Saya bukan apa? Fun nggak tahu fun. Jam is fun. Fun sama fans ya, sama dengan bahasa Inggris ya. Apa? Fans, fans. Masak kipas, Pak. Hah? Masak kipas. Fans, fans. Kalau di bahasa Inggris itu Penggemar. Saya fans. bukan penggemarnya. Hah? Penggemar, Pak. Saya bukan penggemar. Penggemar, ya. Dari bahasa Perancisnya itu Dan saya bukanlah penggemar. je ne suis pas fan. Fan itu dari kata fanatik. Fanatik itu penggemar. Oke ya, terima kasih. Nah, ini kita lihat secara gramatikalnya. Kalau kita mau menggunakan kata seluruh, ya, seluruh lagu-lagunya, nah itu kita lihat lagu itu jenisnya apa. Nah, karena ini les chansons itu digunakan tout, itu artinya dia ini feminal pluriel ya. Saya telah mendengarkan semua lagu-lagunya 2 atau 3 kali. Dan saya bukan penggemar dia. Bukan penggemar saja, hanya mendengarnya 2 sampai 3 kali ya. Yang keempat, ini Derisia. Dibaca Derisia. Ah ya. Je viens d'écouter l'album toute la journée à la maison et il est vraiment bien. Okay. Je viens d'écouter l'album.
Ya, album, jangan album, lebih album. Album toute la journée. Kalau ini juga dibaca jelas ya, toute la journée. Sepanjang hari. Nah, la journée dia ikutnya singulier femina. Jadi Saya hanya mendengar album ke ya, atas. saya baru saja ya, je viens de. Saya baru saja mendengarkan, menyimak, lebih tepatnya menyimak. Kalau écouter itu ada unsur attentif dengan apa? Perhatian. Kalau mendengar sekilas itu entendre ya. Saya baru saja memperhatikan albumnya sepanjang hari di rumah. Dan itu sangat bagus gitu, Pak. Baru saja menyimak, itu aja lebih tepatnya. Baru saja menyimak. Oke, bagus. Nah, ini jadi kalau kita mau menggunakan ungkapan apa namanya seluruh, semua, kadang artinya itu tidak seluruh ya, tapi setiap. Nah, contohnya kata setiap hari ya. Nah, kalau setiap hari itu menggunakan ekspresi yang apa? Coba Novita Lailatul. Apa Pak? Toute journée. Hah? Setiap hari. Ikut yang mana ini? Setiap hari. Harinya jamak. Toute la journée. Itu kan harinya satu. Sepanjang hari tapi harinya satu. Tapi setiap hari, harinya banyak. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kalau toute la journée ini hari Kamis. Saya sepanjang hari ini mendengarkan lagu ini toute la journée. Tapi kalau saya setiap hari, berarti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mendengarkan terus. Itu apa? Toute les journées. Bukan toutes les journées, tapi tous les jours. Ya. Tous les jours. Ya. Pakainya yang mana? Plurialnya yang mana kalau saya mengatakan tous les jours? Plurial yang atas atau yang bawah? Yang atas. Ya. Karena jenisnya apa itu kalau tous les jours? Maskula plurial. Oke, bagus. Maskula plurial. Setiap minggu, coba. Kalau setiap minggu, apa Hanifah? Bahasa Perancisnya apa? Setiap pekan, bukan minggu artinya hari Minggu ya. Tapi setiap pekan. Sepekan sekali gitu loh maksudnya. Hanifah hadir? Ya Pak, tout le weekend. Bukan akhir pekan, tapi setiap pekan. Kalau itu kan le weekend. Chaque weekend. Bukan. Terus apa Pak? Pekan itu semen ya. Oh, toute la semaine. Toute la semaine. Ya, toute la semaine. Sepanjang minggu ya bisa ya. Toute la semaine. Setiap minggu. Toute la semaine. Ya. Ya, itu ikutnya yang mana singgulirnya ini? Toute. Yang saat ini Yang bawah. ya femina ya. Toute la Yes. semaine. Nah, jadi kalau kita mengira-ira harus tahu dulu ya. Ini namanya kan adjektif indefini. Jadi adjektif yang menjelaskan tidak tentu. Semua, seluruh itu kan artinya belum tentu jumlahnya. Kalau 1, 2, 3 kan sudah pasti. Kalau ini kan belum pasti. Nah, ini tapi kita menggunakan tutut. Ya. Sebetulnya nanti kita akan belajar banyak adjektif indefini ya. Misalkan sebagian besar. Kalau ini kan seluruhnya. Ini sebagian besar, sebagian kecil. Nah, ini sementara kita belajarnya pakai yang tutut. Oke. Sekarang kita lihat yang di bagian passé récent dengan futur proche. Nah, kadang penggunaan ini tuh
saling mengisi ya antara passé composé, passé récent. Kalau batasannya apa? Kalau batasannya ya passé récent itu ya bisa jadi sebentar baru saja, hitungannya baru jam apa-apa gitu. Tapi juga untuk mendeskripsikan sesuatu yang mungkin dalam sejarah itu ya agak lama cuma dikatakan baru saja. Tapi yang jelas passé récent itu memiliki makna dia dianggap lebih dekat ya kejadiannya dibanding dengan kejadian sebelumnya. Nah, kalau ada passé récent, ada passé composé, berarti yang lebih jauh adalah passé composé-nya. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini tadi ada ini ya, elle vient de sortir un album ya baru saja. 20 ans après son premier album ini. Jadi dia sudah 20 tahun mengeluarkan album pertamanya. Ini kemudian dia baru saja ya. Berarti ini lebih lama kan? Passé composé ini lebih tepatnya. Ini dibandingkan dengan 20 tahun lalu, nah ini vient de sortir, mungkin bisa jadi 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tapi dia ada nuansa yang dekat untuk dinyatakan. Pembentukannya kalau kalian mau menggunakan ini tentu saja harus menghafalkan dulu bentuk venir ya. Venir, kemudian ditambahkan de plus infinitif. Contohnya, dia baru saja membeli, dia baru saja membeli albumnya, album penyanyi Charles itu ya, Charlotte itu. Ya, maka dikatakan elle vient d'acheter son album. Elle vient d'acheter son album. Kalau dia ketemu dengan voyelle ya. Je viens de revoir ce film. Saya baru saja menerima filmnya. Kalau vient de misalkan untuk coba kita latihan gramatikal tapi diucapkan ya. Marwah. Saya akan menggunakan présent, Anda ubahlah dengan passé récent ya. J'habite à Semarang. Oui, monsieur. Je viens d'habiter à Semarang. Ya, très bien. Nous habitons à Semarang. Je viens. Oke, betul ya, betul. Sekarang yang kedua. Nous habitons à Kendal. Saya lagi, Pak. Ya, ya, kamu lagi. Ulangi, Pak. Nous habitons à Kendal. Vous viens de habiter à Kendal. Masa vous kok vous bilang. Vous, ayo, konjugasinya vous untuk. Vous viens. No. Vous viens. No. Siapa yang tahu? Vous? Vous venez. Iya. Vous venez ya. Coba ulangi. Vous? Oui, monsieur. Vous venez d'habiter à Kendal. Oke. Coba yang belum siapa ini saya panggil. Eni ya, Eni. Dengan venir de plus infinitif ya, saya pakai présent, kamu menggunakan passé récent ya. Misalkan je lis un nouveau roman. Je lis
un nouveau roman. Ya. Ini ada ini. Yang de lire un nouveau roman. Oke. Yang kedua. Il lise un nouveau magazine. Il lise un nouveau magazine. Il vient de lire un nouveau magazine. Ya, il vient ya jelas. Untuk il plurialnya dia pakai venirnya ya Plurial. ya betul ya. Ini membedakan kalau il plurial dengan il yang singulier. Kalau il yang singulier menjadi il vient, tapi kalau il plurial il vient jelas, n-nya jelas. Il vient de lire un nouveau magazine. Oke, bagus. Silmi ya, satu lagi coba Silmi. Vous regardez son nouveau film. Vous regardez son nouveau film. Diubah dengan nous. Coba. Jadi apa, Monsieur? Dengarkan dulu ya. Iya. Vous regardez son nouveau film. Jadi nous ya, Monsieur? Ya, betul. Nous dan passé récent. Nous venons de regarder son nouveau film. Oke, très bien ya. Macam itu ya. Jadi kalau Ya. je viens de, tu viens de, il, elle vient de, ya. Itu sama pengucapannya. Untuk je, tu, il, elle sama ya. Untuk singulier. Vient, vient, vient. Nah, ketika nous jadi nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Jadi berubahnya ketika plurial. Ils viennent, elles viennent. Ya. Oke, bagus. Yang kedua adalah le futur proche. Oke. Nah, di dalam konstruksi kalimatnya, elle va bientôt jouer dans un nouveau film. Nah, dia ada kata keterangan akan segera. Nah, segeranya bientôt ini mengapit ya infinitif dengan kata kerja bantu ya. Dan ini ya, infinitifnya akan jouer. Elle va bientôt jouer dans un nouveau film. Tapi kalau tidak ada keterangan segera, dia langsung nempel ya. Elles vont parler. Elle va, elles vont. Ya. Ale, coba ale. Rahel sudah belum, Rahel? Coba Rahel konjugasi ale. Bisa ditangkap, Rahel? Halo Pak, halo. Ya, dengar. Silakan. Coba Di konjugasikan ale. Di future. Diubah ke future, Pak. Dikonjugasikan itu je apa? Ke future. Halo? Future terus. Halo. Ya. Jire. Oh, bukan. Presong dulu ya. Ini kan ini kan ale, alenya presong dulu. Ini kan elva, ini kan ale itu jadi va, ini kan presong toh. Walaupun namanya futur proche, ini sebetulnya kan ale dalam bentuk presong plus infinitif. Jadi bukan futur. Bukan futur. Tuva. Tuva. Il elva. Tuva. Il elva, nous allons, vous allez, ils elles vont. Oke, très bien ya. Berarti ingat, je vais,
tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, elles vont, ils vont. Ya, ini. Kalau dalam bahasa Inggris kan seperti apa ini ya? Going ya, going to. Ya. I'm going to. Nah, itu kan hampir sama ya, ale plus infinitive. Oke, kita lihat di latihan sebelah sini ya. Oh ya. Oh, ini gampang ini. Coba ini kan transformer les phrases passé récent au oui au futur proche. Ya, coba. Kita ubah ke futur proche saja ya. Monica, coba. Je termine Pak. un film. Jadi Je vais terminer un film. termin kurang apa? Je vais terminer. Ne. Je vais terminer un film. Bukan. Termin ini kan sudah dikonjugasi. Yang kedua harus infinitif ya. Je vais terminer. R-nya harus muncul ya di sini. Iya, Pak. Ulangi. Je vais terminer un film. Oke. Ganti ya. Merci. Granita, numero 2. Ini future pros, Pak. Ya, bukan. Si. Ya, betul, futur pros. Oke. Ma mère et ma sœur ma mère et ma sœur vont de voto au Kenya. Vong-nya belum diubah. Itu vong apa? Vong itu dari verb apa? Ada vong, ada vong, ada ong, ada song. Itu kan berbeda-beda ya. Iya. Nah, apa itu? Apaan ya? Ntar lupa. Ini ada il song. Ada il song ya toh? Ada il vong. Ada il fong. Ya, belakangnya sama kayak gini. Kalau il song ini avoir, il song ini être, il vong ini apa? Ale. Ya, kalau il fong ini fair ya. Nah, kamu tadi kurang infinitifnya ya. Ininya Iya, sudah betul ya. Coba diulang. Ma mère et ma sœur. Ma mère et ma sœur vont faire des photos au Kenya. Di foto au Kenya ya. Ma mère et ma sœur vont faire des photos au Kenya. Ya. Vont faire ya. Vont faire des photos au Kenya. Oke, bagus. Numero 3. Amalia. Iya, Pak. Passé récent, Mon- futur proche. Ya. Mon frère va avoir une fille. Ya, terus. Kalau passé récent apa? Passé récent, mon frère vient d'avoir une fille. Ya, ulangi yang lancar. Mon frère vient d'avoir une fille. Ya, mon frère vient d'avoir une fille ya. Oke.
Baik. 4 dan 5 ini coba. 4 dan 5. Para Dita belum ya? Mon mari et moi, nous achetons une maison à Los Angeles. Futur proche. Ini diudah Futur proche. Futur proche. Futur proche. Mon mari et moi, nous allons acheter une maison à Los Angeles. Ya. Mon mari et moi, nous allons acheter ya. Nous allons acheter. Kalau passé récentnya jadi apa? Mon mari et moi, nous. Mon mari et moi, nous venons d'acheter une maison à Los Angeles. Oke, bagus. Yang terakhir, Akila. Ya, coba. Iya, Pak. Dibaca dulu Akila. Mais de fils. Mais de fils écrivant un album. Jangan écrivant. Ingat, ENT tidak dibaca ya. Iya, Pak. Mais de fils écrivait un album. Bukan écrive. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. ENT tidak dibaca ya. Dia menjadi dibaca akhirannya yang v di sini. Mais de fils écrivent un album. Kalau diubah menjadi futur proche apa? Mais de fils vont écrire un album. Oh, maksud écrive, infinitif écrire, apa? Écrire. Iya, écrire ya. Ulangi. Vont écrire un album. Oke, très bien. Oke ya. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini. Jadi ada 3 hal yang dipelajari, yaitu bagaimana penggunaan adjektif indefini to, tut, dan to ya. Itu disesuaikan dengan nominanya ya. Kalau dia singulier, dia bisa to atau tut. Kalau dia plurial bisa to atau tut juga. Ini bacanya sama ya. Bacanya ke sini sama. Tu, tut ya. Cuma dalam tulisan berbeda. Kemudian untuk passé récent, venir, de plus infinitif, dan apabila dia ikuti dengan voyelle untuk infinitifnya, maka dia di apostrof. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk tugas nanti akan saya posting di Elena. Okay. Merci de votre attention. Au revoir. À la semaine prochaine. Wah, merci banget.